Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Purnama Marang Channel. InsyaAllah kita akan membicarakan berkait dengan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Hadis yang berikutnya ialah hadis yang ke-13. Tugas pemimpin adalah berkhidmat untuk rakyat. An Abi Maryam al-Azdi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi qala faj'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas. Daripada Abu Maryam al-Azdi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menguruskan urusan kaum muslimin, lalu dia membina persempadanan, yakni menutup ruang komunikasi atau menyusahkan daripada keperluan mereka, perdampingan dengan mereka dan kebersamaan dengan orang-orang miskin, maka Allah akan menghalang keperluannya, perdampingannya dengan Allah dan kefakiran, yakni keperluan kepada Allah. Mendengarkan hadis ini, Sayyidina Muawiyah melantik seorang lelaki bagi menjaga segala keperluan rakyatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tugas pemimpin adalah untuk berkhidmat untuk rakyat. Kalau dia dengan rakyatnya ada gap, dia nak jumpa, dia nak berurusan, maka Allah akan murka kepada kita. Hadis ini mengajar kita bahawa tugas pemimpin memberi khidmat dan membantu mempermudahkan urusan rakyat. Jadi dalam hadis ni Muawiyah ni, dia baca ayat ni, Muawiyah ni pemimpin besar, nak pergi kepada rakyat ni ramai, maka dia melantik pembantu untuk menguruskan. Jadi kita pun begitu juga. Ada esko, ada pemimpin, di peringkat di bawah-bawahnya ada semua peringkat. Maka kita jangan ada penghalang di antara pemimpin dan juga rakyat ini, terutamanya rakyat orang-orang miskin ini. Janganlah kita saing orang kaya saja. Maka kita kena saing dengan orang-orang yang memerlukan. 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini yang menyentuh tentang peranan sebagai pemimpin. Yang pertama sekali, pemimpin mestilah memastikan keperluan rakyat disediakan. Hak mana susah ni kita khabar, mana susah mari ada, kita ada baku ni, kita ada robok, kita ada mana-mana susah mari sini. Sama ada dia buat di pusat khidmat ke, ataupun buat di masjid ke, ataupun di mana-mana sahajalah, supaya pemimpin ni menyediakan keperluan rakyat. Yang kedua, berdamping dengan rakyat. Berdamping, turun, bukan turun dalam nak belah raya aja, maka turun masa menang pun kena turun juga. Tengok yang kita panggil ziarah, ada orang sakit, ada orang miskin, ada yang memerlukan keperluan. Kadang-kadang dia malu nak pergi pusat khidmat, dia malu nak minta. Tapi ada jenis pula wahai minta, minta. Kadang-kadang khabar tambung rumah aku berah, bak minta homo.
Tetapi ada jenis rakyat yang malu. Dia miskin, dia susah, dia malu nak minta. Kadang-kadang dia pergi sekali, pesat khidmat dia pergi sekali, rumah Tok Mulu ke rumah ke ayat kali, nak pergi yang kedua malu dah. Jadi orang jenis gini kena damping, kena catik keperluan dia. Yang ketiga kata Nabi, berdamping, iaitu membantu keperluan orang miskin yang mengharapkan bantuan mereka. Ini orang-orang yang miskin, OKU ke apa yang memerlukan. Andai semua perkara ini berjaya dilaksanakan oleh pemimpin, maka Allah akan mempermudahkan segala urusan mereka. Mana kalau kita buat molek, maka Allah pun tengok molek juga pada kita. Bagus pimpinan ni. Nak jadi pemimpin ni memanglah nak cari kaya ni, dah nak kaya jadi pemimpin. Nak jadi kaya menaga lah. Jadi pemimpin ni ambil kadang-kadang waktu ambil kocek sendiri ya. Hadis ini turut menjelaskan bahawa ruang komunikasi di antara pemimpin dan rakyat mesti kena wujud. Kita jadi pemimpin dengan rakyat, biar ada ruang komunikasi. Leni ruang komunikasi kita buat, ada telefon dah, ada grup WhatsApp dah, ada kalau dulu kok tinggal surat ke apa benda nota. Leni dah ada dah. Boleh telefon direct, boleh WhatsApp. Awak grup WhatsApp kampung ke, grup WhatsApp kerja ke, maka saluran pendampingan ini boleh dipermudahkan, terutamanya zaman sekarang ini. Perkataan fahtajaba, lalu ia menghalang, ini menunjukkan terdapat pemimpin yang bukan sahaja tidak menyediakan bantuan, bahkan menutup ruang komunikasi antara pemimpin dengan rakyat. Nyesah tutup itu lah. Tutup itu. Mari no. Tutup itu. Ataupun tutup telefon, ataupun blok telefon. Nak telefon tak boleh dah. Tak boleh nak telefon dah. Mana pemimpin yang lagu ni. Tukar nombor tu. Kerana nak menyesal melayar lagu ni, habis PT aku je. Maka kita kena, Rasulullah kata fahtajaba, lalu dia menghalang. Kalau dia menghalang orang miskin nak jumpa dengan dia, menghalang sepatutnya bantuan tapi halang, menyekat, maka Allah melarang, Nabi melarang perbuatan pemimpin yang seumpama ini. Atas dasar itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ni Khalifah Umar bin Aziz ni khalifah yang seholah dalam sejarah kita ni, orang yang sufi, orang yang tasawuf, orang yang ambil berat tentang rakyat. Kata atas dasar inilah Khalifah Umar Abdul Aziz dikatakan menulis iklan kepada rakyat. Orang iklan, tulis iklan kepada rakyat bahawa barang siapa yang datang menceritakan kezaliman atau kesusahan yang berlaku di sisi rakyat, maka dia akan diberikan jarang kerana memberikan maklumat tentang kesukaran yang dihadapi oleh rakyat. Makna buat iklan siapa buat zalim. Ada rakyat ni, makna pemimpin ni buat zalim. Kalau kita malah Tok Mulu lah, ketua kampung lah, buat zalim. Lapor aku wi hadiah. Wi maklumat. Maklumat tentang orang yang nyusah dengan rakyat ni. Perhatikan bagaimana Umar Abdul Aziz membuka ruang komunikasi antara rakyat dengan pemerintahan. Perkara ini dinukilkan dalam surat yang menyebut, dalam surat dia kata, dan mana-mana lelaki yang tampil kepada kami mendedahkan tentang kezaliman yang berlaku atau perkara yang perlu diislah, diperbaiki, tidak kira sama ada perkara khusus atau perkara umum tentang urusan agama ini, maka dia akan diberikan anugerah 100 dinar ke 300 dinar, bergantung kepada apa yang difikirkan munasabah oleh jabatan
hisbah. Ini pengumuman ataupun iklan yang telah dibuatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Manakala ada berlaku benda-benda kampung tu, ada orang zalim mari ripuk ke dia beri hadiah 100 pula. Supaya galakkan supaya tak ada berlaku pemisahan antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin dengan rakyat nak jumpa payah ni. Pas jumpa orang ni tunggu sekejap, pas jumpa orang ni 2 hari dah nak jumpa lagi. Kalau pergi jabat tu 5 jam nak boleh lagi. Lepas tu ni dia ada temu-temu janji kan tak? Maka kena janji dah. Kadang-kadang janji dengan orang yang nak main golf ni lama sangat. Janji dengan rakyat nak bantuan ni biarlah duduk situ lah. Apa nak kita duduk situ lah. Maka pemimpin ni kena tengok keadaan macam mana nak berhubung dengan rakyat. Jadi rakyat dia supaya rakyat ini dapat kemakmuran, keamanan, rasa dia ni dihormati, dihubungi oleh pemimpin dia. Barangkali kaedah Rasulullah menangani kesukaran rakyat juga seharusnya dijadikan teladan. Rasulullah ni dia menghadapi rakyat dia Rasulullah ni ada rakyat dia. Macam mana Rasulullah menanganinya? Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani kesukaran yang dihadapi oleh Itban bin Malik Al-Ansari yang mengalami kesukaran untuk ke masjid disebabkan lapuk air dan situasi kesihatan yang dialami oleh beliau. Mana nak pergi masjid ni susah. Mendengar aduan itu Rasulullah sendiri turun padang. Mana Rasulullah pun turun padang, berjumpa dengan Itban di rumahnya dan menimamkan solat di rumah Itban. Baginda bukan sahaja mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Itban, bahkan turun sendiri memerhatikan masalah, malah membantu memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi oleh Itban. Kisah ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Begitulah Rasulullah yang seharusnya yang dilakukan oleh setiap pemimpin, membantu kesukaran rakyat, turun terjun ke lapangan, membuka ruang untuk mendengar dan memberi ruang untuk berdamping dengan mereka di samping menguruskan kesukaran orang-orang miskin. Biasanya yang menjadi masalahnya orang-orang yang miskin, yang susah, ataupun orang yang susah yang memerlukan bantuan. Maka pemimpin ini bukan dia sajalah. Di bawah pemimpin ini dia ada anak buah dia yang kita tengok dan dia pemusyawarah dengan pemimpin. Ada 2-3 orang yang susah, maka kita kena bantu. Ada beberapa orang lagi. Jadi dalam hadis ni dia menyebut jangan buat heran. Kabodoh ni kita bu. Tapi kalau hak jenis beken sikit, orang gerah turun, memang takut marah. Tapi kalau orang miskin hak jenis nyak je. Hak jenis dak marah, hak jenis yang senyap, kita pun wadah je. Wadah dak peduli mana. Dah ingat dah, tak ada. Sebab itulah kita ni, terutamanya orang yang berada di pusat khidmat ke, kita kena catat daripada JPKK ni ada berapa orang perlu turun orang ni. Kadang-kadang 4 tahun dah khabar tak ada tindakan. Kenapa? Kerana orang miskin ni mungkin dah buat susulan. Kita pun buat lah. Tapi bagi orang pertengahan, orang-orang yang tak sepatutnya diberi, tapi oleh kerana krek sangat mari, jumpa sangat, telefon semua, serabut ya. Jadi kita kena tahu, kaedah lah pemimpin ni kena tahu orang yang memerlukan, yang berhajat, kita kena beri. Ada yang nak hajat,
keperluan, maka hak golongan ni lah yang perlu kita utamakan. Orang OKU, orang sakit terlantar, orang miskin dan sebagainya dah. Maka hadis yang kita baca ni ialah berkait dengan pemimpin di semua peringkat ini adalah tugas dia kena berkhidmat untuk rakyat dia. Sebab tu pemimpin ni bukan pemimpin yang wakil ayat saja. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam kampung, dalam masyarakat, pemimpin dalam negeri dan negara. Jadi hadis ni umum, supaya bila orang latih kita jadi pemimpin, kita kena carilah hal ehwal yang berada di bawah kepimpinan kita itu, sama ada mereka itu susah, sama ada mereka itu dalam susah pun kita layan, dan kadang senang pun kita layan juga. Senang dia mendapat habuang, dia boleh pergi haji, boleh pergi mana kita pun layan juga. Pergi tengok tahniah. Kalau ada kejayaan, kalau melibatkan musibah, kita ucapkan takziah kepada dia. Ada kematian, ada kesusahan, musibah dan sebagainya. Jadi kita hidup dalam bermasyarakat ini tidak dapat tidak mesti ada hubungan dengan orang lain. Dalam hadis ni riwayat diberitahu bahawa bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyatnya, iaitu hendaklah ia berkhidmat untuk rakyat dia, supaya bila dia berkhidmat dan Allah akan melihat dia dengan cara yang jujurnya dia memerintah ataupun berkhidmat kepada rakyat, Allah akan bantu. Ini yang paling penting sekali ni. Allah akan bantu dia sebagai pemimpin, dan orang pun rasa sayang. Allah meletakkan nilai kasih sayang itu dalam diri rakyat kepada dia. Kerana apa? Dia ikut sunnah Nabi, dia ikut Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ikut kaedah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.